أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur pada Allah ya. Kita ulang kaji pada pagi ini, iaitu macam saya cakap dalam grup, kita ulang kaji berkaitan fi'il abada ya'budu. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita tengok abada ya'budu itu adalah daripada sulasi mujarrad bab fa'ala yaf'ulu. Sulasi mujarrad babnya bab fa'ala yaf'ulu. Kalau kita tengok nota 32 nota 32 dalam modul yang saya berikan pada ibu ayah. Okey. 6 bab sulasi mujarrad ya. 6 bab sulasi mujarrad. Okey. Di sini saya bagi yang ada 3 section. Yang atas sekali untuk fi'il madhinya fa'ala. Okey, fa'ala, ain dia baris atas, fa'ala. Mudhari'nya boleh datang sama ada yaf'alu, yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Bermakna abada ya'budu datang daripada fa'ala yaf'ulu. Ingat ibu ayah ya, kalau kita sebut kalau kita sebut sulasi mujarrad, kita sebut babnya kita sebut atas wazan, kita sebut madhi dan mudhari'nya. Kalau kita sebut untuk sulasi mujarrad, kita sebut babnya, kita kena sebut madhi dan mudhari'nya. Okey, fa'ala yaf'ulu. Jelas ya? Fa'ala yaf'ulu. Jadi abada ya'budu babnya bab fa'ala yaf'ulu. Sulasi mujarrad. Itu dulu. Jelas ya? Dapat tak saya tulis? Masdarnya sima'i. Bila kata sima'i bermakna kita kena dengar apa yang orang Arab biasa sebut. Orang Arab biasa kalau masdarnya, orang Arab akan sebut abada ya'budu, masdarnya ibadah. Ibadatan, ibadah. Bermakna masdarnya ibadah. Okey. Ibadatan, isim fa'ilnya atas wazan fa'ilun. Fa'ilun, abidun. Abidun. Abid. Boleh buat ya, insyaAllah. Jadi, dalam nota 31, saya berikan kotak tasrif 8, iaitulah dia susunan kotak. Okey, macam kita buat tadi, kotak pertama fi'il madhi ma'ruf abada. Kotak kedua fi'il mudhari' ma'ruf ya'budu. Abada maksudnya telah menyembah. Ya'budu sedang ataupun akan menyembah. Masdarnya ibadatan, maksudnya ibadah sahaja. Ibadah ataupun menyembah. Isim fa'ilnya atas wazan fa'ilun, abid, abid, fa'il. Jelas ya? Fi'il madhi majhul jadi macam mana ibu ayah? Fi'il madhi majhul akan jadi ubida. Saya tulis balik ya. Jadi kotak pertama abada. Kotak kedua ya'budu. Ya'budu, yaf'ulu. Masdarnya ibadatan. Ibadatan. Isim fa'ilnya abidun. Kemudian kotak kelima fi'il madhi majhul
Ubida. Ubida. Kotak ke-6 fi'il mudhari' majhul yu'badu. Yu'badu. Masdarnya sama ibadatan. Isim maf'ulnya ma'budun. Ma'budun. Jelas ya? Macam ni. Okay. Abada fi'il madhi ma'ruf. Ya'budu fi'il mudhari' ma'ruf. Ibadatan masdarnya ibadah ya. Isim fa'ilnya abidun. Isim maf'ul fi'il madhi kotak kelima fi'il madhi majhul ubida. Kotak ke-6 fi'il mudhari' majhul yu'badu. Kotak ke-7 masdar sama ibadatan. Kemudian kotak yang ke-8 isim maf'ul ma'budun, ma'bud. Jelas di bawah ya. Kita tengok pula pada macam ni kita nak kembangkan. Untuk fi'il madhi abada ataupun ubida mudah saja. Kalau kita nak tasrifkan abada ataupun ubida, kita kena buka tasrif fi'il madhi. Dalam nota saya berikan untuk fi'il madhi, saya berikan dia punya rumus dia nota yang ke-8. Saya berikan pada nota yang ke-8 rumus fi'il madhi. Buka je ya. Okay. Nampak ibu ayah ya? Kotak 8, nota 8 rumus fi'il madhi. Jadi kalau abada tadi tasrifnya abada, abadu. Jadi dia seorang lelaki telah menyembah abada. Mereka berdua abada. Mereka semua lelaki telah menyembah abadu. Dia seorang perempuan telah menyembah, telah beribadah abadat. Mereka berdua perempuan telah beribadah abadata. Bermula kotak ke-6 apa kita buat? Bermula kotak ke-6 kita matikan huruf akhir. Tadi kan abada. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillah sihat Umi ya. Kotak ke-6, kotak pertama tadi abada, huruf akhirnya adalah huruf dal. Jadi kotak ke-6 akan jadi abadna. Abadna. Matikan huruf dal. Terusnya abadta, abadtuma, abadtum. Abadti, abadtuma, abadtuna, abadtu, abadna. Boleh boyah ya insya-Allah. Itu tasrif fi'il madhinya ma'ruf. Kalau majhul disembah ubida, ubida, ubidu, ubidat, ubidata, ubidna. Ubidta, ubidtuma, ubidtum. Ubidti, ubidtuma, ubidtunna, ubidtu, ubidna. Jelas semua insya-Allah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Macam mana kalau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kita tengok nota 9. Tengok nota 9 rumus fi'il mudhari'. Jelas ya? Nota 9 rumus fi'il mudhari'. Okey, ibu ayah semua. Tadi ya'budu kan, fi'il mudhari' ma'ruf akan jadi ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna. A'budu, na'budu. Okey. Jadi, contoh kalau saya nak kata dalam bahasa Arab. Saya nak kata, apa yang kamu sembah? Wahai Ahmad. Apa yang dalam bahasa Arab ibu ayah? Apakah dia apa yang dalam bahasa Arab? Apa yang kita sebut maza. Maza. Bukan ma saja Umi, maza. Kalau ma apa? Apa yang maza macam tu ya. Maza ta'budu. Apa yang kamu sembah? Wahai Ahmad, ya Ahmad. Maza ta'budu ya Ahmad. Apa yang kamu sembah? Wahai Ahmad. Jadi, apa kita nak jawab? Ahmad jawab apa?
Ahmad kata, aku menyembah Allah. Macam mana Ahmad nak jawab ibu ayah? Ahmad akan jawab, kalau nak tukar kepada mana aku, dia akan jadi a'budu, betul Umi. A'budu. Okey. A'budu. Okey. A'budullah. Jadi, boleh tengok ya. Apa yang kamu sembah wahai Ahmad? Maza ta'budu ya Ahmad? Aku menyembah Allah. A'budullah. A'budullah, aku menyembah Allah. Jelas ya? Aku menyembah Allah. Jadi lafaz Allah jadi apa? Lafaz Allah jadi maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi. Okey. Kalau saya nak tanya pada Aisyah, apa yang kamu sembah wahai Aisyah? Nak baca macam mana ibu ya? Apa yang kamu sembah wahai Aisyah? Akan jadi macam mana? Maza. Kalau tak budu, untuk kamu seorang lelaki tak budu mula dengan ta. Kalau kamu seorang perempuan mula dengan ta juga, tapi ada tambahan ya nun di belakang. Jadi maza ta'budina. Maza ta'budina ya Aisyah. Betul Umi. Maza ta'budina ya Aisyah. Okey. Jadi jawapannya sama, a'budullah. Jawapan sama juga, a'budullah. Maza ta'budina ya Aisyah? Apa yang kamu sembah wahai Aisyah? Jadi Aisyah jawab, a'budullah. Aku menyembah Allah. Jadi ibu ayah tengok, a'budu. Okey. Untuk kotak yang ke-13, aku menyembah. Jadi aku ataupun saya ini boleh guna untuk lelaki, boleh guna untuk perempuan. Kita gunakan fi'il yang sama. A'budullah, aku menyembah Allah. Jelas ibu ayah semua insya-Allah ya. Okey. Seterusnya, macam mana kalau kita nak tadi kan abid tadi. Abid seorang yang menyembah. Abid seorang penyembah. Abid adalah isim mufrad. Abidun. Okey. Abidun isim mufrad. Di sini buaya, kita nak kena tengok apa ni? Kita nak tengok pula tasrif kotak 6. Untuk kita faham, tengok tasrif kotak 6. Ya. Dan nota ni baru saya pun tak ingat muka surat berapa. Ya. Nota 23 ibu ayah. Boleh buka nota 23. Ibu ayah boleh buka nota 23. Kita buka dulu nota 23. Okey. Nota 23. Okey. Tasrif, kotak tasrif 6. Susunan kotak. Untuk kotak pertama untuk mufrad muzakkar, kotak kedua untuk musanna muzakkar, kotak ketiga jamak muzakkar. Kotak keempat mufrad muannas, kotak kelima musanna muannas, kotak keenam jamak muannas. Okey. Jadi kalau seorang untuk muzakkar abidun, seorang yang menyembah abidun. Kalau dua orang yang beribadah, abidani. Jadi musanna lah, abidani. Jamak jadi abiduna. Jamaknya jadi abiduna macam ni. Ya. Mufradnya abid. Musannanya abidani. Jamaknya abiduna. Abiduna. Jelas ya? Okey. Untuk mufrad muannas, jadi macam mana mufrad muannas? Tambah saja ta marbutah. Seorang
seorang perempuan yang menyembah, yang beribadah, abidah. Jadi ada tak orang nama abidah kan? Abidah ni maksudnya perempuan yang beribadah. Untuk jadikan musanna, abidatani. Abidatani. Jamaknya abidatun. Abidatun ni. Mufradnya abidun. Musannanya abidani. Jamaknya abiduna. Kalau mufrad muannas abidatun. Musannanya abidatani. Jamaknya abidatun. Okey, ibu kita ulang kaji jenis-jenis isim ini. Okey, kalau kita sebut abid isim apa namanya? Abidun adalah isim mufrad. Ini isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa, ini mufrad munsharif. Mufrad yang boleh ada tanwin macam ni, mufrad munsharif. Jelas ya? Jadi ketika rafa baca abidun. Baca abidun. Ketika nasab dibaca abidan. Ketika jar dibaca abidin. Abidin. Nampak kan ni isim mufrad abid. Kita tengok nota. Macam mana kalau isim mufrad ni macam mana kita nak buat? Okey, tengok ya. Okey. Ibu boleh tengok nota 15 ya. Buka nota 15. Kita buka nota 15. Tengok. Bagi mufrad munsharif. Nota 15 ada mufrad munsharif. Maksudnya mufrad yang boleh ada tanwin. Mufrad munsharif maksudnya mufrad yang boleh bertanwin. Okey. Contoh saya bagi Zaidun, Muhammadun, Hindun. Okey, cuba ibu ayah tengok. Zaidun, Muhammadun, Hindun. Apa persamaan tiga-tiga ni? Persamaannya ketiga-tiganya adalah nama orang, nama khas. Mufrad munsharif boleh datang dalam bentuk nama khas. Contoh nama orang, Zaidun, Muhammadun, Hindun. Boleh juga dalam bentuk kata nama yang nakirah, yang umum. Contohnya bintun, madrasatun, muslimun. Jelas ya? Jadi ini isim yang mufrad munsharif. Mufrad tetapi dia boleh bertanwin. Jadi kalau rafa' kita baca Zaidun, Muhammadun, Hindun, baitun, madrasatun. Contoh tadi macam contoh abidun, kita bacalah abidun. Abidun. Isim mufrad yang sama ketika mana dia nasab, ya. Ketika mana dia nasab, kita baca dia dengan fathah. Nasabnya dengan fathah. Okey. Buat contoh ni kan. Nota 16. Keadaan pelbagai jenis isim ketika nasab. Misalnya didahului dengan ra'aitu. Misalnya didahului dengan ra'aitu. Okey. Jadi ra'aitu dah ada fi'il fa'il. Mana maf'ul bihinya? Maf'ul bihinya, contoh maf'ul bihinya mufrad munsharif. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu baitan. Aku melihat Zaid. Aku melihat sebuah rumah. Aku melihat sebuah rumah yang tertentu. Kalau masuk alif lam, aku melihat rumah itu. Macam tu terjemah dia. Okey. Jadi buaya ghair mufrad munsharif ketika nasab dibaca dengan fathah. Maka abidun tadi, abidun ketika mana dia nasab kita baca abidan. Abidan. Jadi kalau contoh saya nak kata, saya telah melihat seorang hamba. Saya telah melihat seorang yang menyembah. Seorang penyembah. Seorang yang beribadah. Nak sebut macam mana ibu ya? Saya telah melihat seorang yang beribadah. Macam mana kita nak sebut tu?
Ra'aitu abidan. Ra'aitu abidan. Saya telah melihat seorang yang beribadah. Lelaki lah. Abidan. Kalau perempuan abidatun. Abidatun jadi ra'aitu abidatan. Saya telah melihat seorang perempuan yang beribadah. Ra'aitu abidatan. Sekarang ni tengok. Abidani, abidatani adalah lafaz musanna. Lafaz musanna. Okey. Jadi abidani, contoh kita nak kata ini dua orang yang beribadah. Dua orang lelaki yang beribadah. Kita kata hazani abidani. Hazani abidani. Ini dua orang lelaki yang beribadah. Kalau dua orang perempuan, nak guna apa ibu ayah? Kita tulis, nak guna apa? Ini dua orang perempuan yang beribadah. Kalau ini lelaki, hazani. Kalau ini untuk perempuan, kita gunakan hatani. Hatani. Ini dua orang yang beribadah untuk perempuan. Hatani abidatani. Itu ketika rafa'. Kalau nasab, ibu ayah, musanna nasab dengan apa? Musanna nasabnya dengan, alamat nasabnya adalah huruf ya. Musanna nasabnya adalah dengan huruf ya. Musanna nasab dengan huruf ya. Jadi tak kira lah muzakkar ke muannas ke, tak kisah, asalkan dia musanna saja. Ketika mana dia nasabnya dengan huruf ya. Jadi macam mana? Jadi abidaini. Perempuan abidataini. Contoh kita kata, saya telah melihat dua orang lelaki yang beribadah. Ra'aitu abidaini. Kalau saya telah melihat dua orang perempuan beribadah, ra'aitu abidataini. Boleh buat semua insya-Allah ya. Jelas ya. Okey, abiduna jamak. Okey, ini jamak apa namanya ibu ayah? Jamaknya, sebutan jamaknya macam sebutan mufrad. Cuma ada tambahan waw nun di belakang. Ini jamak muzakkar salim kan? Namanya adalah jamak muzakkar salim. Namanya adalah jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim, ketika mana rafa'nya dengan waw. Abiduna. Rafa'nya dengan waw. Abiduna. Ketika mana nasab dengan ya. Ataupun jar. Nasab ataupun jar adalah dengan huruf ya. Abidina. Abidina. Macam tu. Ini boyah ya. Okay. Biasa tak dengar orang kata nama Zainal Abidin kan? Biasa dengar kan? Okay. Kenapa dia baca Abidin? Tak boleh ke baca Abidun? Kenapa baca Abidin? Kerana Zain maksudnya perhiasan. Perhiasan kepada para ahli ibadah. Zainul Abidin. Okay. Dapat buat ya? Zainul Abidin, perhiasan kepada al-abidina, para ahli ibadah. Perhiasan kepada al-abidin, para ahli ibadah. Di sini Zain jadi mudhaf, al-abidin jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya mesti majrur. Maka kalimah abidin adalah ketika mana dia majrur. Oh, abidin sama ke ustaz? Sama ibu ayah sama je. Bezanya abidun ketika rafa', abidin ketika jar. Kenapa dia jar? Kerana dia mudhaf ilaih kepada Zain. Zainu al-abidin. Jelas ibu ayah semua insya-Allah? Jelas tak? Jelas ya? Jadi ini jamak muzakkar salim. Yang ini abidatun, jamak muannas salim macam mana? Kalau dia nasab, nasab ataupun jar dibaca dengan kasrah. Dengan kasrah maksudnya dibaca dengan baris bawah. Okey. Ibu ayah, ulang balik. Abidun. Jadi abid maksudnya orang yang menyembah. I'rabnya dengan apa tu? Dengan baris ke dengan huruf? Abidun, abidan, abidin.
i'rabnya adalah dengan baris, dengan harakat. Sama ada harakat dhammah ataupun harakat fathah abidan ataupun harakat kasrah abidin. Adapun musanna abidani ataupun abidatani, i'rabnya dengan huruf. Ketika mana rafa' dengan alif, abidani abidatani. Ketika mana jar, jarnya dengan ya, abidaini ataupun abidataini. Kemudian jamak muzakkar salim, rafa'nya adalah dengan waw. Nasab jar dengan ya bermakna i'rab dengan apa? I'rabnya adalah dengan huruf. Abidina. Ya. Abidatun jamak muannas salim, ketika mana rafa'nya adalah dengan dhammah. Nasab dan jar dengan kasrah bermakna i'rabnya adalah dengan harakat, dengan baris. Abidatun boleh baca, abidatin pun boleh dibaca. Okey, ada soalan tak Ibu Ayah? Jelas tak ulang kaji setakat ni? Ulang kaji saja ni. Pasal ramai tak ada. Saya faham ni dah malam tadi tahajud ke apa semua kan, qiyamul lail, memang mengantuk ataupun ada banyak urusan raya kan, dah dekat dah. Tapi boleh ulang kaji ni, boleh ulang insya-Allah ya. Boleh Ibu ya, setakat itu jelas ya insya-Allah. Okey, setakat itu sajalah untuk pagi ni, setakat itu saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu Ayah semua ya. Masya-Allah, terima kasih teman-teman saya pada pagi ni. Aqulu qawli hadza